Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferals Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang mungkin tertanya-tanya, adakah Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memang selayaknya memegang jawatan itu? Oke, sebelum kita bertanya masing-masing, pada pendapat saya, Tan Sri Azam Baki menjalankan tugas dengan baik. Saya tidak tahu pendapat yang lain, tapi pada pendapat saya, beliau menjalankan tugas dengan baik. Kalau ada kata Anwar mengarahkan SPRM menyiasat mana-mana individu yang hanya diarahkan oleh Anwar Ibrahim, saya rasa itu tidak benar. Kerana Anwar Ibrahim dan Tan Sri Azam Baki menjalankan tugas secara telus. Nah, berkaitan dengan tempo jawatan Azam Baki, satu artikel berita dalam satu laporan, Azam bakal diberi lanjutan ketiga oleh Anwar. Kalau kata Azam Baki dipecat, Azam Baki ditamatkan kontrak, ini jawaban yang tepat sekali, di mana Azam bakal diberi lanjutan ketiga oleh Anwar. PM Anwar Ibrahim dijangka meluluskan satu lagi lanjutan kali ketiga sejak memegang jawatan untuk Azam Baki terus berkhidmat sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Lapor Akhbar Berita Kewangan Bloomberg. Memetik sumber yang rapat dengan perkara itu, yang tidak mahu namanya disiarkan, Bloomberg menyebut bahwa Azam 62 akan diberi lanjutan 6 bulan selepas tamat tenggal semasanya pada Mei. Mungkin kita boleh kata Azam Baki sah akan letak jawatan, tapi bukan hari ini. Bila dia letak jawatan, kita pun tak tahu. Tapi sah Azam Baki akan letak jawatan pada bila waktunya sudah tiba. Pengumuman itu mungkin dibuat pada awal Mei, kata orang itu sambil menambah rancangan tersebut mungkin berubah. Anwar telah berbincang bahwa lanjutan setahun penuh buat Azam boleh mencetuskan kritikan terhadap kerajaan, kata orang itu. Petik laporan tersebut sambil menyatakan bahwa Azam dan SPRM telah menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak. Artikel itu menekankan bahwa di bawah kepimpinan Azam, SPRM telah bertindak terhadap musuh politik Anwar. Termasuk keluarga bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dan Allahyarham bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Jadi saudara-saudara, kalaulah ada yang kata Azam Baki perlu dipecat, perlu tamatkan kontrak, Anda rasa siapa yang layak untuk ganti Azam Baki? Adakah mana-mana kepimpinan daripada wakil kerajaan hari ini layak untuk memegang jawatan Ketua Pesuruhjaya SPRM ataupun daripada kepimpinan pembangkang? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferals Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, rakyat Malaysia telah menerima berita duka cita berkaitan dengan kebakaran yang melibatkan Putra Heights. Dan akibat daripada insiden ini, ramai yang telah membuat pandangan masing-masing. Tapi rupanya di sebalik apa yang berlaku, di sebalik insiden kebakaran yang berlaku ini, ada satu cerita sebenarnya yang mengejutkan kepimpinan pembangkang. Nah, saudara-saudara, ada gesaan daripada kepimpinan pembangkang untuk menggesa Menteri Besar membuat sidang khas Dewan Undangan Negeri. Artikel daripada Malaysia Kini, utamakan mangsa, bahas nanti. MB tolak gesaan PN buat sidang khas DUN. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menolak gesaan supaya Dewan Undangan Negeri bersidang bagi membincang insiden kebakaran pipe gas di Putra Heights, Subang Jaya baru-baru ini. Menegaskan keutamaan kini untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa yang terkesan dalam kejadian 1 April itu. Amiruddin berkata,
perbahasan mengenai perkara tersebut boleh dilakukan semasa sidang DUN yang dijadwalkan pada bulan Julai nanti. Kita selesaikan dulu siasatan dan sebagainya. Sekarang bukan masanya untuk berbahas di Dewan yang mulia. Sidang Dewan akan berlangsung bulan Julai nanti. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Selangor, Muhammad Azmin Ali, menggesa Menteri Besar supaya memanggil sidang DUN Selangor bagi membincangkan kejadian itu. Sidang khas mesti dipanggil serta-merta mengikut perkara 10/3 peraturan tetap Dewan Negeri Selangor, kata Azmin, yang juga adalah Setiausaha Agung PN. Perkara 10/3 menyatakan bahwa Speaker DUN boleh memanggil persidangan semasa penangguhan Dewan jika Menteri Besar memaklumkan Speaker bahwa tindakan itu diperlukan kerana kepentingan awam. Azmin menambah siasatan berhubung insiden itu juga mesti dibentangkan dan dibahaskan di Dewan Undangan Negeri. Tapi pada akhirnya Menteri Besar Selangor dalam kenyataan mengutamakan mangsa bahas nanti. Menteri Besar akhirnya menolak gesaan Perikatan Nasional untuk membuat sidang khas Dewan Undangan Negeri. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, apa pandangan dan respon Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang mungkin tertanya-tanya, apakah berlaku dalam hubungan Anwar dan Zahid? Sedangkan kita tahu, hari ini Zahid dan Anwar mempunyai hubungan yang baik. Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, dan UMNO BN menjadi antara kingmaker bagi saya untuk pembentukan kerajaan perpaduan. Ada yang kata UMNO dan PH tidak akan bersama-sama kerana DAP. Tapi pada akhirnya 2 tahun lebih kita dapat lihat ada saja kemajuan, ada saja berita baik yang diumumkan oleh Anwar. Ketepikan persengketaan, ketepikan dulu hal-hal politik yang boleh membawa kepada kejatuhan, boleh membawa kepada ketidakstabilan politik, tapi fokus kepada kemajuan negara. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, ada yang kata Zahid Hamidi kini diselamatkan oleh Anwar berkaitan dengan 47 kes yang melibatkan nama Zahid Hamidi dan DNA yang diterima oleh Zahid Hamidi. Dan pada akhirnya saya telah menerima satu komen. Ini komen sangat mengejutkan. Dia kata di sini, saya akan kongsikan dalam video ini, Zahid tidak akan keluar government. Keluar government makna masuk penjara. Saya pun tak tahulah kalau Zahid ni berani keluar kerajaan, berani bawa UMNO satu blok keluar kerajaan ataupun Barisan Nasional. Tapi kalaupun Zahid melakukan perkara itu, adakah Anwar akan tumbang? Dan apa relevannya Zahid untuk keluar daripada kerajaan perpaduan? Sedangkan sebelum ini kalau saya tak silap lah, Zahid sudah umum akan bekerja sama terus bersama dengan Anwar Ibrahim. Jadi tak payah banyak cerita tentang itu, kita teruskan di dalam komen ini. Kalau Zahid keluar government, keluar kerajaan, maknanya Zahid akan masuk penjara kah? Apa kesinambungannya di sini? Adakah Zahid keluar kerajaan akan masuk penjara? Jadi mungkin berita ini kita boleh beri tajuk berita masuk penjara untuk Zahid Hamidi. Tapi kita harap semua baik-baik saja. Kita harap siapa yang bersalah kenalah dikenakan tindakan undang-undang. Saudara-saudara, apa komen Anda?